taubatlah. Janganlah kita risau-risau benar. Ada orang buat jahat lagi tahu, bunuh orang pun ada. Kan? Ada sahabat saya seorang, dia kaunselor di penjara, dia kata macam-macam bodoh buat. Ada orang tu buat keluar tak lama tu masuk dalam penjara balik. Keluar tak lama masuk penjara. Dia siap tagu pegawai penjara tu. Sarjan lagi, dia tagu pangkat pegawai dalam tu. Punya selalu lah dia masuk dekat penjara ni kan. Tetapi sebenarnya kadang-kadang punca mereka ni keluar masuk menurut kajian psikologi ni kadang-kadang sebab masyarakat menyumbang. Masyarakat tidak menerima orang. Sedangkan tu sebab kadang kita menghukum orang. Dia tu pakai banduan tu kan elok-elok, jangan rapat-rapat pandangan dia. Kuliah hari-hari. Tahu tentang macam mana keampunan daripada Allah tu macam mana. Orang tu dah bertaubat dah. Ada seorang tu Haji, ini sahabat saya nama dia tu Haji Izzuddin, kaunselor penjara. Kalau nak panggil dia ceramah, kongsi pengalaman bolehlah. Dia dengan saya dengan Ustaz Nur Azman Ahmad, kami setiap bulan buat klinik keluarga bahagia. Kami akan jawab soalan-soalan berkaitan dengan keluarga lah. Haji Izzuddin ni pernah kongsikan bagaimana ada seorang seorang banduan yang mana dihukum gantung lah. Dalam tempoh 10 tahun. Dalam tempoh 10 tahun sebelum dia digantung tu, kata dia sempat mengislamkan 20 orang lagi banduan dalam penjara. Dan dia bayangkanlah dia paling tak tahan. Tuan Haji Izzuddin ni dia kata dengan saya ingat hati saya kuat dah, tapi hati saya tak kuat. Sehari sebelum dia digantung kan boleh jumpa dengan keluarga. Dia cakap jaga mak elok-elok tau. Jaga mak, jaga solat ya. Berdoakan ayah selalu. Memang sedih. Dan memang menangis betul dia kata. Dan adalah satu kata-kata saya tak nak share kat sini, tapi ada satu kata yang dia share yang sangat mengejutkan, yang mana lebih kurang dia kata, ya Ustaz, dia kata Ustaz, Tuan Haji, besok lepas saya mati nanti Tuan Haji akan mandikan saya kan. Dia pegang tangan Haji dengan Ustaz tu, mandikan saya, jangan kasar-kasar ya, insya-Allah saya baik dah. Lepas tu saya minta apalah, tapi saya tak kisah, saya nak bagi tahu satu je, dia kata. Saya nak beritahu satu, dia kata, saya sebenarnya tak buat pun apa yang dituduh oleh manusia ni, tetapi saya redha, dia kata. Sedih, tapi yalah, kita tahulah hukum-hukum dunia kan, kita tahu mungkin undang-undang tidak menyebelahi dia, bukti tidak mencuri, tapi dia redha, dia kata. Sebab mandikan saya elok. Memang sedih, tapi bayangkan orang ni, soalan bocor, dia dah tahu dia mati bila, dia bertaubat. Banding kita tak tahu. Memang kita cakap, padan muka kau kena gantung. Bukan padan, malah dia lagi beruntung daripada kita. Silap kita yang padan muka. Sampai dia ni, minggu depan jadi tak nak pergi Kelantan ni. Orang semua cuti ke Kelantan sekarang ni. Kan baru ni statistik menunjukkan 200% peningkatan pelancongan di Kelantan sebab orang tak jadi pergi utara. Kan? Tiba-tiba minggu depan jadi kat mana tunggu? Simpang depan. Malamnya tak samput, tak cakik sudu, mati tercakik sudu. Tak sampai bayi dah. Tak sampai bayi. Nak cakap apa? Dia tadi dah tahu mati bila, dan dia sampai bertaubat. Dia semayang sunat 2 rakaat lah sebelum nak gantung tu. Cuba fikir. Allahu Akbar. Malam sebelum digantung, disiapkan makanan kegemaran apa kau nak, kau cakap yo. Nak lamb chop, nak apa? Masa tu tak ada dah. Masa tu selera kita ni, kita dah tahu dah kan. Makan dah macam mana pun. Payau dah rasa tokak. Kan? Iya. Itulah dia kan. Jadi itulah dia. Taubat dia lah. Taubat. Mudah-mudahan dengan kebaikan itu yang dapat menutup kejahatan kita. Tersebut pula dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, pada satu malam setelah salat Isya aku keluar bersama Rasulullah SAW. Ketika berjalan aku berjumpa dengan seorang wanita. Dia berkata, wahai Abu Hurairah, sesungguhnya aku sedang melakukan dosa. Apakah aku masih boleh bertaubat? Dan ku tanya, apakah dosamu itu? Dia berkata, aku telah berzina dan membunuh anakku hasil dari zina. Lalu aku berkata kepadanya, terlaknatlah engkau, demi Allah taubatmu tidak akan diterima. Lalu wanita itu keluar dengan hati sedih dan pergi. Maka aku terfikir dalam hatiku, mengapa aku berfatwa sedangkan Rasul berada di samping kami? Maka aku segera menemui baginda. Lalu baginda berkata, engkau sudah salah. Apakah engkau tidak mendengar ayat dalam surah Al-Furqan ayat 68 hingga 70 itu yang berbunyi, dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain bersama Allah, maka Allah akan menggantikan kejahatan mereka dengan kebaikan. Bila dia nak baik-baik, insya-Allah Allah akan gantikan, tutup kejahatan yang kita ada.
Tu sebabnya istighfar ni, kelebihan istighfar, katalah ni buku amalan kita. Ni buku amalan kita, yang ini dosa-dosa kita senarai, adalah 50 dosa. Tu sebab kita kena istighfar hari-hari. Bila kita istighfar, katalah kita buatlah dalam 100 kali ke, Astagfirullah, maka dia akan padam dosa-dosa kita. Kayak muka surat. Muka surat hari ni punya dosa padam. Astagfirullah, padam. Tapi istighfar kita berlebih. Dosa dah habis, katalah dosa dah habis padam. Macam mana? Kelebihan istighfar yang berlebih tu akan padam pula dosa muka surat semalam. Akan bawa pula ustaz sebelum tu. Tu sebab kena istighfar banyak-banyak. Istighfar banyak-banyak. 3 kelebihan istighfar Nabi kata. Pertama, akan dijauhkan daripada bala dan musibah. Kedua, akan dilapangkan daripada kesempitan. Dan yang ketiga, akan didatangkan rezeki daripada jalan yang tidak disangka-sangka. Ingat tu kan? Jadi kemudian aku keluar dan berkata, siapa boleh menunjukkan padaku wanita yang bertanya kepadaku tentang satu masalah itu? Lalu anak-anak itu berkata, dia telah gila wahai Abu Hurairah. Namun ku cari dia sampai bertemu dan ku kabarkan kepadanya bahawa taubatnya masih boleh diterima. Lalu dia menjerit kegirangan sambil berkata, aku ada kebun, maka ku sedekahkan dia kerana Allah dan Rasulnya. Sebabkan kesilapan dia tadi, dia gembira mana? Dia sedekah kebun itu. Kan? Kerana Allah dan Rasul. Yang penting, maksud itu sedekah. Apa gak kebaikan kita buat? Niat kerana Allah. Saya selalu sebut, benda tu kadang nampak biasa, tapi bila niat kerana Allah, maka dia akan dapat ganjaran pahala ibadah. Ibadah umum. Ibadah khusus, kita salat. Kita tahu, maghrib 3 rakaat, isyak 4 rakaat, zuhur, asar 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Tetapi macam puasa 30 hari, sebulan 2 atau 29, tengok ru'yah tu. Lepas tu kalau kita buka puasa macam mana, pada pagi sampai pukul berapa, kan? Semua dah ada dah pengkhususan kaedah dia. Tetapi ibadah umum, apa-apa sahaja benda yang baik yang diizinkan oleh Allah, kita buat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Saya ulang balik, apa-apa benda yang baik yang diizinkan oleh Allah, kita buat kerana Allah, maka dapat pahala ibadah. Contoh buat benda baik, dia dah lama lapar, kita bagi makan, dia ibu tunggal, kita belanja berdua, tu tak diizin oleh Allah tu. Nampak? Dia benda baik, tapi tak diizin oleh Allah. Kita berdua dengan dia, mengundang fitnah dan apa dan sebagainya, masuk dalam rumah asyik suap dia makan, melampau. Kan? Maka itu tak jadi pahala ibadah, dosa lagi dapat. Tapi kita tahu ibu-ibu tunggal, mungkin kita nak bagi sumbangan makanan dekat dia, persatuan ada dekat rumah ibu-ibu tunggal, maka bajikan orang tua-tua. Ada kat Saman, ada satu rumah ibuku sayang tu. Duduk orang tua-tua, aduh datang nak minang itu. Iyo kelakar apa tu. Ada datang, dia nak carilah, tapi dia nak, yo kau antu kita kena duduk ni, tak boleh berdiri kan, nampak ngigih kang tadi yang untuk berbincang sama dia kan. Tapi kita niat, kita niat mana, lelaki yang nak bagi ni, dia siapkan untuk kata 30 ibu tunggal, orang tua yang ada dalam tu, siapkan hantar. Benda tu benda baik tak? Benda baik. Diizinkan oleh Allah dan niatkan Allah, dapat pahala ibadah. Kan? Sedekah tu sendiri memang satu ibadah lah.